آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Seumur hidup kita, Jumaat ada berapa kali? Contohlah, kita mula balik. Kalau balik kita mula dengan umur 15, kita kira tengok ada berapa kali Jumaat. Kalau umur kita mula balik tu mula dengan umur 40, berapa kali Jumaat? Contohlah. Jadi Jumaat yang duk ada saki baki ni pun nak tuang lagi tak tahu. Pasal Allah suruh wahai orang yang beriman, hak yang zaman dulu ni duk tinggal Jumaat. Pasal belum lagi sampai seruan ya ayyuhallazina amanu. Maka dia gamuk langkah pi ya ye wa win pi Besaraya, pi Melancong. Tak apa, kami ni pelancong. Saya sembahyang Jumaat. Mudah nak tinggal. Kayaknya baki untuk sembahyang Jumaat ada berapa hari lagi dalam hidup kan. Dia buat mudah. Dia buat mudah sebab kami ni musafir. Dengar ni pun. Lepas tu duduk di mana? Duduk di Pasaraya, Bilion, Langkawi. Hari Jumaat dia sampai. Maka tak sembahyanglah Jumaat dia. Seruan untuk wahai orang beriman tu tak masuk. Boleh musafir pergilah, tapi janganlah sampai tinggalkan Jumaat. Boleh tak hukum dia? Boleh. Tapi setiap Jumaat ni buat macam-macam. Memang nampak. Jadi bila kita sembahyang Jumaat 2 rakaat, sekali lagi lepas selesai sembahyang Jumaat, terus bangun untuk sembahyang fardu asar sebab jamak takdim 2 rakaat. Selesai masalah. Jangan tak sembahyang Jumaat. Sebagaimana ya Allah, kita nak buat compare dengan ayat yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya itu bersalawat ke atas Nabi. Maksudnya sebelum diturunkan kewajipan sembahyang as-salat, adanya salawat. Maka Allah Ta'ala dahulu salawat sebelum turunnya salat. Sama, salat dengan salawat, rahmat Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala belum lagi menurunkan kewajipan sembahyang, Allah Ta'ala dulu dah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat itu hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib seumur hidup sekali. Wajib. Ulama kata wajib seumur hidup sekali. Yang nak tambah selawat ni, yang itu adalah dalam keadaan kita penuh penghayatan. Macam mana kita sembahyang? Tengok jam, Jumaat dah masuk. Roh tu main. Allah Ta'ala tempatkan roh. Dia tiupkan roh dalam jasad kita. Roh ni ada rupa kan? Roh ni ada warna kan? Siapa boleh berapa? Sedangkan roh itu Allah Ta'ala rahsiakan. Roh itu sendiri dirahsiakan oleh Allah, apatah lagi orang yang memegang rahsia ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah rahsia. So macam mana kita nak? Dia tidak terungkap pada kalimah alif lam lam ha. Itu adalah asma'nya. Dan untuk kita pengajian untuk dewasa kan. Kalau untuk darjah 6 bawa macam ni jam lenor tu kan. Buat ada darjah 6 juga tahun ni, tak apa lah. Boleh lenor. Kalau kita tengok, kan Islam ni letaknya 4. Kesemuanya 4 kan. Syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, hakikat. Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh,
batanah. Unsur manusia daripada 4. Api, air, tanah, angin. Semuanya 4. Kalimah alif lam lam a. Allah 4. Mim ha mim dal 4. Itu. Maka kehendak bagi kita apabila kita berselawat, tak kiralah selawat apa yang dia nak bawa. Selawat tahiyat, nariyah, selawat ummi, fatih, selawat yang terbaik Ibrahimiyah tu. Tapi kalau tak sampai, sebab dia melalui suatu benda yang qalbu, dalam hatinya. Benar rahsia. Dia kan boleh doa mak orang. Aku hari ni selawat banyak. Tak. Kita nak sampaikan, biarlah. Sehingga kan Allah yang memiliki cahaya, yang menyebarkan cahaya apabila kita berselawat, iaitu rahmat. Bahasa mudah, rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita, limpah kepada kita. Dia nak nampak cahaya tu kan, dia melimpah. Dia limpah, dia macam simbahan. Bukan melimpah yang lalu dah. Dia melimpah, limpah cahaya tu, sehingga kan orang yang selawat sekali akan dapat 10. Sebab selawat. Bila kita faham, tak gamak kita nak tinggal untuk Jumaat. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila diserukan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Mailah sembahyang. Allahu akbar. Tapi ada orang leka lalai, duduk pasar raya. Dulu masa PKP tu bergerak masjid, lompat masuk sampai kena saman. Habis PKP tak main pun. Dan dah ni dia jadi biasa dah. Masa tak bersalah. Tak bersalah pun. Tak bersalah pun. Buka kedai ayam nyok, haji buka, Allahu Akbar. Kata, ish, macam mana nak habak. Tak sampai seru ke lalu mana, nampak macam dah berumur. Jumaat, seminggu sekali. Bukan nak main pagi hari, tak ada hari Sabtu, dia dah ke Jumaat. Tinggallah jual beli wazarul bai'. Tinggallah jual beli, Allah Ta'ala kata. Kita tidak diberi pilihan oleh Allah hidup kita ni. Allah Ta'ala bersifat diktator. Adakah kita yang akan menentukan kelahiran? Tak. Allah Ta'ala yang letak. Adakah Allah Ta'ala yang menentukan rezeki kita? Tak. Allah Ta'ala yang tentu. Kita hidup je lah atas ketentuan Allah Ta'ala. Kan? Maksudnya kita tak ada. Allah Ta'ala perintah suruh sembahyang, pergilah sembahyang. Patutnya lah. Duk berdalih apa, esok je nak jawab. Gitu. Wahai orang yang beriman. Kemudian turun pula, keluar pula sabda Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Solat jemaat itu merupakan satu hak kewajipan ke atas setiap orang muslim untuk mendirikannya, tu nya jemaat, secara berjamaah, kecuali hamba yang dimiliki oleh tuannya. Termasukkah? Tak. Kita mana pernah jadi kuli orang? Hamba saya bukan. Perempuan kan kita? Tak. Kanak-kanak kan kita? Tak. Sakit kan? Tak. Duk sayang. Maka ketinggalan kita zaman uzur dulu, zaman kita jahiliah sebut paling mudah. Zaman kita tak tahulah sanggup tinggal Jumaat. Tidak ada qada bagi Jumaat. Tak ada dah. Tinggal Jumaat. Sebab tu dia bangkit tengah malam, teriak dengan Allah Ta'ala. Banyak dosa yang wajib untuk orang lelaki muslim. Allah. Tu tak apalah bahagian kita. Bahagian anak kita, anak jantan. Mana jantan. Ni, pak nak sangat hang esok Jumaat jangan tinggal. Aku buat dah. Jangan tinggal.
Jumaat. Sebab buat wajib. Sah. Telefon anak duduk jauh. Kerja mana pun telefon Jumaat pergi dah. Ni ayah, anak ada 4 dah Dah aku kan dia malah bin aku duk tanya ayo. Mak saya dia tu tahu dah kita duduk tengah lut ngai saja telefon. Lagi anak aku dia dapat telefon. Main subuh dah. Hang jawab mayang ke dah? Aku nak tanya hang tanya jawab mayang ke dah? Jawab dah. Mak dia cengih. Tak ada dah. Cengih. Dia follow sampai tu. Anak buat sembahyang. Sorry. Siapa nak pergi menumpang rumah dia, siapa tak sembahyang, dia katuk mampu. Tu cara tu, dia ketuk dinding sampai mati sembahyang. Pasal Allah Ta'ala tak turunkan rahmat hari itu kalau ada seorang tak sembahyang dalam rumah. Tak ada. Sepanjang hari sebab subuh tak sembahyang. Catatan tambahan dalam At-Taqrirat As-Sadidah dinyatakan hukum solat berjemaah kepada 7 keadaan, iaitu fardu ain, fardu di atas setiap orang. Solat jemaat ke atas mereka yang memenuhi syarat-syarat wajib jemaat. Syarat wajib jemaat. Fardu ain. Mainlah kita ada ni kita yang ada di luar tu kita pergi sembahyang di luar kena patah balik mai. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Solat fardu berjemaah ke atas para lelaki merdeka dan bermukim mengikut pandangan Muqtamad An-Nawawi. Dia jadi fardu kifayah. Satu fardu tu masjid tutup sembahyang fardu asar. Pasal pun tak ada asar. Pasal semua kat mati habis orang lelaki. Tak apa dan kewajipan dia. Sebab namanya fardu. Dua orang jadilah selamat tak berdosa sekampung. Satu Korea tu tak berdosa, setaman tu tak berdosa. Sebab ada sembahyang berjemaah. Sebab tu dia ada jawatan kuasa, takmir masjid. Nanti imam pun dia ada cuti setahun 14 hari. 14 hari 7 hari. Dia bagi cuti juga lah. Cuti yang 3 hari 65 hari bagi 14 hari. Macam jangan jawab imam kan. Kemudian bila imam keluar tak lagi ada pengganti. Sebab tak boleh kosong. Sebab dia fardu kifayah. Okey. Sunat. Solat-solat sunat yang dituntut berjemaah seperti solat sunat hari raya. Dituntut berjemaah. Dia buat contoh sunat hari raya. Dan sembahyang seorang-seorang boleh tak? Boleh. Sebab namanya sunat. Dia buat sunat. Balik-balik rumah mak dia kata, ni Min, mak tak sembahyang ni. Ayah, main dia sembahyang tu? Sembahyang ni lah. Tapi tak payah baca khutbah. Duk khutbah pula 2 orang jam. Sembahyang lah, ayah. Yang keempat, harus solat-solat sunat yang tidak dituntut berjemaah seperti solat sunat duha. Buat ramai-ramai, buat sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir. Yang kita buat sembahyang sunat duha, sembahyang sunat hajat untuk anak-anak SPM. Tak dituntut harus hukum dia. Boleh. Yang kelima, khilaf aula. Khilaf itu lebih baik, lebih utama. Apabila imam solat tunai sedangkan makmum solat qada atau sebaliknya. Yang tu namanya khilaf aula. Yang keenam, makruh. Apabila imam seorang yang fasik atau ahli bid'ah. Makruh sembahyang jemaah ni. Kita ada apa? Ada 2 buah masjid. Satu masjid ahli sunnah, satu masjid syiah. Pergi sembahyang masjid ahli sunnah wal jemaah dengan sembahyang masjid syiah. Walaupun dia ramai sekampung sembahyang tu, belah sini dia 2 orang, pergilah ahli sunnah. Jangan ikut orang yang fasik ataupun syiah. Ahli bid'ah ni dia mengatakan bahawa Nabi SAW tak buat, sedangkan Rasulullah SAW buat. Tu ahli bid'ah. Bukannya siapa yang berzikir kuat lepas sembahyang bid'ah, Nabi tak buat. Mudah nak jatuh hukum. Wa kullu bid'atin dhalalah. Bukan wa kulla. Setiap yang sesat, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalah fitnah. Tahu. Dan setiap yang sesat itu masuk api neraka. Bila dah sampai Wahabi ekstrim,
Maka nyawa ahli sunnah wal jamaah ni adalah halal, sebab mereka ni adalah ahli neraka, ahli sesat. Sebab tu berperang di luar Syam, Yaman, bid'ah. Ahli bid'ah. Bila kita mengaji, rupa-rupanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau hindarkanlah aku daripada api neraka. Maka pada masa tersebut api neraka berdoa kepada si fulan, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hindarkanlah orang yang duk sebut doa ni daripada memasuki aku api neraka. Api neraka berdoa untuknya. Diulang hadis 3 kali, ada hadis yang 7 kali. Kemudian didhaifkan oleh Albani. Syekh Albani ni pokok Wahabi tu lah. Jadi tuan-tuan pernah dengar, Wahabi dia berpegang kepada imam mereka, Ibn Taymiyah, Bin Baz, anak murid Bin Baz tu Albani. Jadi dia hujah dengan hujah ulama mereka, kitab-kitab mereka, silsilah dhaifah. Maka dia meletakkan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, seolah-olah macam hadis dhaif itu tak boleh diamalkan. Macam bila orang beramal dengan hadis dhaif itu sesat. Itu pokok Wahabi. Sedangkan amalan untuk kita beramal, ni kelas dewasa untuk kita beramal ni 3 hadis. Hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif boleh diamalkan. Cuma hadis dhaif untuk diamalkan, afdalul fadailul a'mal, tak boleh digunakan sebagai hujah untuk mengeluarkan hukum untuk hadis dhaif. Dan i'tikad bukan datang daripada Rasulullah. Kalau kebetulan, alhamdulillah sampai. Boleh tak beramal? Boleh. Sahih Bukhari, kitab Bukhari dah memang sahih, tapi ada kitab lain yang dikeluarkan oleh Bukhari, Imam Al-Bukhari, kitab yang dikumpulkannya hadis-hadis yang dhaif pun ada. Adakah tercemarnya Bukhari itu? Tak. Tiba-tiba ada Wahabi ni dia kata tak boleh nak beramal dengan hadis dhaif. Macam dhaif macam bahasa Melayu kan, Allah dhaifnya dia baju selekeh, dia ingat dhaif macam tu kan. No, ia adalah hadis Rasulullah SAW. Itulah ahli bid'ah. Maka kenalilah ahli bid'ah. Padam kau rakam tu. Yang ketujuh, haram. Haram tetapi sah. Sembahyang berjemaah haram dah. Pasal apabila dia berjemaah di tempat yang dirampah, bukan hak dia, atau apabila ditunaikan berjemaah dibimbangi akan luput waktu. Dia rampah hak orang. Rampah hak orang ni benar. Contoh, bukan harta pusaka tu paling mudah saya buat contoh. Bila rakam ni, saya cakap di Pulau Langkawi sebab tanah mahal. Di sini mahal dia juga, tapi Langkawi mahal gila. Dia pemegang amanah sebab anak menakannya kecil lagi. Dia pegang mana? Otak abang dia, adik dia tu yang meninggal. Jadi pak menakan ni tak serah balik. Dekat bila anak dia dah besar, minta tak serah, minta tak serah. Siap buat rumah di atas tanah pusaka hak orang. Buat rumah, pergi haji dengan duit tu, jemaah dah tu, sedangkan haram hukum dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia rampah tanah kebun orang. Kita merasa aku cerdik, hampa bodoh, aku bulu pala, aku boleh buka buat atas tanah orang, tak apa. Orang company aku. Tahu tak, apabila dia sembahyang haram hukum dia tu, Allah Ta'ala dia laknat sekali dengan bumi 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi tu laknat dia. Ni dia duduk sembahyang atas tanah anak yatim tu, 7 lapis bumi tak terima, akan jadi saksi di akhirat besok.
Yang kata haram tu. Yang main-main tak ada musyarakah. Walaupun sekankan kera. Kecilnya, tak tahu lah bahasa orang tu sekankan kera. Maknanya kata benda yang haram. Bayangkanlah, saya buat spek ni, harga dia 100. Ikan lah. Akhirnya sesuatu jenis test lah, bukan hak beli hak orang dia tu. Kan? Allah Ta'ala katanya besok main satu-satu. Spek. Buat kat mana? Guna duit mana ni? Duit ni. Duit pendapatan lah. Duit pendapatan ambil duit lah. Duit gaji. Masuk kelas lah. Setiap satu. Bayangkan kalau satu almari 14 tingkat. Tingkat dalam almari tu kan ada tingkat-tingkat kan. Semua tudung saya baru. Wah, bunyi apa kau? Baru tudung. Belum lagi baju. Saya pakai kain tudung ni murah je dalam. Paling murah ni 1,400. Ya Allah, bongkoknya hang. Tak tahu lah setiap Allah Ta'ala akan tanya. Agak-agak nak jawab tak mana. Tapi tak apa. Lain, dia tak tahu. Duk abang itu, duk beli juga. Tak matching. Tak apalah, tangguh sendiri. Aku abang lah. Aku lagi kau abang lah. Lepas tu tangguh sendiri. Hak yang tak mau tu sedekah lah. Tapi kalau nak sedekah, yang sedekah yang terbaik lah. Tambah duduk dalam musim PKP tu tak ada berjalan tu, jadi beli yang TikTok. Haram dan tidak sah apabila peraturan zahir solat makmum dan imam tidak sama, seperti solat fardu ikut sembahyang jenazah. Itu sebab ulama dia kata kau pula ikut sembahyang jemaah dengan orang sembahyang solat jenazah. Dia sembahyang zuhur. Dia lewat main musafir. Dia bukan musafir lah, dia lambat main habis sembahyang fardu zuhur tu orang buat lah sembahyang sunat jenazah. Dia main tengok orang sembahyang, dia kata aku nak ambil pahala jemaah sembahyang pulang dia. Tak boleh lah sebab dia kena tak sama. Baik. Perhatian, makmum tidak dikira mendapat solat jemaat melainkan dengan mendapat 1 rakaat bersama imam. Makmum tidak dikira mendapat solat jemaat melainkan dengan mendapat 1 rakaat imam. Ditinggal tentu kan, tentu huraian dia panjang. Tak apalah, saya ingat saya ulang lah kot. Saya dah hafal lah kot. Semayang jemaat, dia main semayang jemaat sampai tengah jalan tu imam tu sudah pun 1 rakaat. 1 rakaat, selesai 1 rakaat. Tinggal rakaat yang kedua, dia main biar sembahyang, tinggal rakaat kedua, dia pun sembahyang Jumaat. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Makmum tu wajib dia sebut dalam niat. Sebab sembahyang fardu Jumaat adalah wajib berjemaah. Dia tak boleh makmum tu di luar. Dalam Allahu Akbar sahaja aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Okey. Mana jemaat 4 rakaat, 2 rakaat semua. Okey. Kemudian imam bagi salam, maka dia kena tambah lagi 1 rakaat sebab dia mendapat 1 rakaat bersama dengan solat imam Jumaat. Maka dia tambah satu lagi rakaat. Tapi dia kena bacaan rakaat yang kedua yang dia bangkit tambah tu kena baca kuat, jahar. Sebab sembahyang Jumaat kena kuat. Tak payah pakai mikrofon. Dia tak boleh baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang yang main ikut di belakang. Pasal apa? Mereka berhenti kereta tadi. Ada yang dah ambil sembahyang, ada yang belum. Yang dah ambil sembahyang sempat 1 rakaat, maka dia dapatlah Jumaat. Kawan dia cari, tengok. Oh, tu dia kawan kita. Dia pergi dekat, oh, dia baca kuat. Maksudnya orang ni dapat Jumaat. Maka kawan dia yang duduk di belakang tu, dia dapat 1 rakaat bersama dengan makmum yang mendapat 1 rakaat imam hak mula tadi.
Jadi dia ni, orang yang di belakang makmum yang kedua ni, dapat Jumaat sebab yang dia ikut ni adalah orang yang sembahyang Jumaat tambah satu rakaat. Maka dia dapatlah satu rakaat. Dan sat lagi imam ni dah masuk rakaat kedua, dia dah bagi salam, dia kena tambah lagi satu rakaat. Bacaan dia kena kuat. Duk ingatkan dua orang ni jalan lambat. Rupanya tu dia ramai lagi 14 orang ni. Dia bersambung lagi, mana dia dapat satu rakaat bersama dengan rakaat imam Jumaat, maka dia dapatlah Jumaat. Dia tambah lagi satu, dia tambah lagi satu, dia tambah sampai masuk asar. Dapat Jumaat satu rakaat tu maksud dapat Jumaat kalau dia dapat satu rakaat bersama dengan imam. Kalau dia tak dapat Jumaat, satu rakaat pun tak dapat, elok dia sampai Allahu Akbar, imam pun sudah rokok, dia tak sempat nak rokok bersama dengan imam, maka dia tak dapat satu rakaat pun. Maka dia kena tambah 4 rakaat dengan bacaan yang perlahan, sebab Zuhur kena baca pelan. Dia tak dapatlah Jumaat tu. Dia tak dapat Jumaat. Ataupun dia kata, malah orang dah nak bagi salam dah, dia pun balik. Bila dia balik itu, maka dia dapat laknat Allah Ta'ala. Sebab dia main Jumaat, dia patah balik. Itu maksud makmum tidak dikira mendapat solat Jumaat, melainkan dia dapat satu rakaat bersama imam. Kadang-kala solat dengan jemaah yang sedikit itu lebih afdal daripada solat jemaah yang ramai, iaitu dalam beberapa hal. Ada 5 hal, 5 keadaan. Masjid ni ada 5 orang. Masjid Syiah atau Mu'tazilah tu ada beratus orang, 400. Untuk anak kita ke depan kan. Ni geng liberal ni satu masjid, ramai ni penuh, tak payah. Pasal yang dia kata, hal yang pertama, apabila imam jemaah yang ramai seorang ahli bid'ah seperti seorang Mu'tazilah. Yang kedua, apabila imam jemaah yang ramai seorang yang beriktikad sunat sebahagian daripada perkara wajib, seperti mereka yang bermadhab Hanafi atau Maliki. Dan maka Imam Asy-Syafi'i kita boleh tak lepas ni cari ni papan putih ni, ayat cik sikit lah. Cik sikit lah ni apa sama tak nak tolak pula maka ruang cik dah ni yang kecil kan, boleh tak tahan. Untuk kita mazhab Asy-Syafi'i, syarat sah sembahyang berlaku sebelum sembahyang. Dalam sembahyang, ketika mana kita sembahyang, yang tu namanya rukun sembahyang. Syarat sah sembahyang sebelum sembahyang ada 9 perkara. Syarat sah sembahyang yang ke-6, mengetahui kaifiat sembahyang. Maksud mengetahui kaifiat sembahyang, mengetahui yang mana satu fardu, yang mana satu rukun sembahyang. Kalau orang awam, ini ulama kata, kalau orang awam itu tidak beriktikad ataupun mengqasadkan sesuatu perkara itu sunat, dikatakannya rukun. Kalau dia qasad macam tu, maka sembahyangnya tidak sah. Tapi dia kata, aku tak tahu nak beza dalam satu rakaat tu, tangtulah rukun, tangtulah sunat arba'at, tangtulah sunat. Kalau hang nak minta aku terjemah satu-satu syarat sah, 9, tak tahu tak mana, maka dikira sah. Jangan mengqasadkan yang sunat itu adalah wajib ataupun rukun, maka sembahyangnya tidak sah. Syaratnya dalam Islam ni, setiap satu ibadah wajib kena ada ilmu. Dia tak boleh buat ibadah tiru orang, tidak tak sah. Puasa mangkit tengah malam makan. Tu esok tu tersedut makan minum sampai maghrib. Jom nak pergi umrah,
Pergi umrah, tengoklah TV boleh, kursus umrah. Lah dunia lah kan gaduh mai dah kursus. Tengoklah internet pun boleh. Oh, dia buat ibadat dia mudah bagi dia. Pandai-pandai ustaz tu kata tak sah. Contohlah, dia buat mudah. Bahagian agama dia buat mudah. Kalau kerja pukul 8, oh lambat sikit pun takut. Sanggup on panjang jalan mana. Takut bos marah. Tapi mama ibadah tak ada pun. Dia tak takut pun kata ibadahnya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dia gitu. Kita nak buat mana dia hukum Allah Ta'ala diktator. Kalau nak buat ibadat kepada aku, buatlah dalam keadaan yang berilmu, wajib. Maka ditanya kepada diri kita, ni tak mahu tajuk ini dalam ini ibadat. Ditanya kepada diri kita. Mungkin sini saya dah sampaikan, tak tahu lah. Tapi waktu tak rakam ni. Hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam daripada syurga yang penuh dengan nikmat, lempar ke dunia. Apa tujuan Nabi Adam diturunkan ke dunia ni? Mesti ada tujuan. Pergi ke sekolah sebab nak mengajar, puasa sebab masuk Ramadan. Dia mesti ada tujuan. Macam itulah juga dengan kita. Allah Ta'ala lahirkan kita ke dunia. Lahir ke dunia, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan yang kita hidup di dunia ni? Tunggu kematian. Hadut ada depan ni semua bakal jenazah, termasuk saya. Tunggu. Apa tujuan kita hidup ni? Nak kahwin? Bukan. Nak cari harta? Bukan. Nak jadi ahli muzik? Lagi bukan. Apa tujuan kita hidup? Tujuan adalah hidup illa liya'budun, untuk pengabdian diri kepada Allah. So pengabdian diri ni bagaimana? Hubungan hamba Allah dengan penciptanya. Abdun, hamba. Allah Ta'ala yang maha mencipta hambanya. Hubungan abdun dengan hambanya ma'bud, dengan Allah Ta'ala, hubungannya ialah ibadah. So kita buat ibadah ni adalah hubungan kita dengan Allah. Kita ni makhluk. Yang mencipta makhluk tu ialah Khaliq. Hubungan manusia makhluk dengan Khaliq itu ialah khuluq, ataupun namanya akhlak. Sebab tu orang yang tidak ada akhlak bukan manusia. Hubungannya dengan Allah tidak ada akhlak. Dia kena ada akhlak. Ibadah dengan akhlak. Akhlak dia dengan Nabi SAW berselawat. Akhlak dia dengan Allah, menunaikan segala perintah yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu akhlak lah. Dengan penuh tertib, dengan penuh berakhlak baik. Itu ibadah. Untuk kita, saya buat contoh. Kita nak biar semayang, menghadap arah kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, yakin masuk waktu, menghadap kiblat, ijtihad sendiri sekurang-kurangnya. Maka yang itu adalah syarat sah. Kita kena pastikan dulu. Pegang baju, aku nak semayang sehari, baju aku ni halal tak? Ambil semayang lah kita. Mana arah kiblat lah? Dia kena sebelum. Itu syarat sah. Bila masuk dalam semayang, dia ada rukun, dia ada sunat ab'ad, dia ada sunat hay'ah. Jangan silap. Berdiri betul, rukun. Niat, rukun. Bacaan Al-Fatihah, rukun. Bacaan Al-Fatihah itu 7 ayat, bermula dengan Bismillah, mazhab kita. Kemudian selepas baca Fatihah pertama tu baca surah. Maka surah bacaan itu adalah sunat hay'ah. Maka apabila Al-Fatihah itu wajib dibaca disebabkan kerana dia rukun, maka setiap baris huruf yang terdapat Al-Fatihah wajib kita mempelajarinya. Sebutan makhraj hurufnya,
tajwidnya wajib untuk Al-Fatihah. Begitulah juga dengan tahiyat akhir. Tahiyat awal sudah amat, tahiyat akhir. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Saya bab ni saya akan ulang. Tuan-tuan cemuih dah tak? Biar sampai lekat. Bila kita sembahyang, itu baru hak kita sebagai seorang hamba Allah melalui ibadah wajib berilmu. Belum lagi dalaman khusyuk, tadarruan, tamalluqan, takhasyu'an. Belum lagi. Itu baru kewajipan kita. Nak buat satu ibadat perlu ada ilmu, wajib. Itu baru sampai tahap tu. Belum lagi khusyuknya, tawadhu'nya, tadarru'annya, tamalluqannya dalam sembahyang. Nampak? Yang ketiga, apabila imam jemaah yang sedikit segera solat pada awal waktu, maka solat bersamanya lebih afdal. Yang keempat, apabila jemaah yang sedikit di tempat yang tidak syubhah. Memang tak syubhah tempat tu. Saya nak buat contoh. Buat contoh ni contoh. Pak dia ijtihad, kawasan ni kita buat surau. Mai anak dia, pak dia mati dah, mai anak dia. Dia kata, cantik buat surau. Luah dah tu. Tanah ni bagian nak saya punya. Kalau betul rugi lah saya. Tak ada apa, tak ada habis buat surau. Haram orang tak sembahyang pun jemaah ni. Pak dia pun tak ada apa buat. Dia pugak belik semua, buat tendang belik. Tak ada apa? Pasal tak ada hitam putih. Orang lah dia jadi cerita. Kita dulu tak apa lah, tanah banyak kecil. Main nak memerjun, dia pun tak ada tanah, dia korek habis. Tak ada hitam putih dia dah. Dengan main. Sebab tu lah ni, dia ada tempat untuk kita wakaf, dia ada hitam putih. Buatlah hitam putih. Itu satu cerita. Yang di belah kulim sana, bapak dia meninggal, tinggal tanah wakaf, kubur. Anak dia kata, kubur apa kubur? Korek. Tanah dia simpan lah. Ini tak rahmati Allah. Dengan hidup yang susah ni, tak kira halal haram. Dia tak kira apa dia dulu wakaf ke, apa dia dulu buat, tak kira. Sebab tu dia ada lah ni, dia ada sistem wakaf. Dan salah satu orang yang wakaf tu, kalau tuan-tuan pergi, kami dia pun panggil lah, serta ikut serta. Di belah Jitra kita dekat dengan apa nama Pasaraya yang Yahudi tu kan. Dah ni tukar nama. Lotus. Sebelah Lotus tu kan ada bangunan tinggi tu kan. Yang itu wakafnya. Wakafnya. Orang pergi sewa situ murah bayarannya. Dekat sini tak 14,000. Murah. Sebab yang tu memang wakaf. Wakaf daripada duit orang ramai pergi wakaf. Jadi dia buat satu dana, dikendalikan oleh orang yang berautoriti. Kemudian dia bina bangunan, disewakan untuk orang fakir miskin, orang yang Islam. Sebab tu di sini kita tengok Islam ramai juga yang buat kedai. Ya, kedai Burger King lah, apa kan. Di situ barisan itu adalah kedai yang dibina atas duit wakaf orang ramai. So lah ni dia ada majlis wakaf tu, dia autoriti. Sekali dengan zakat sekali, kali majlis agama sekali. Baguslah bila saya ikut serta sekali, tengok hebatlah pengurusan wakaf. Pengurusan wakaf untuk orang Islam. So kalau ada syubhah tempat tu, carilah tempat lain. Maka di tempat saya, dia buat satu lagi wakaf yang ada hitam putih. Dia bina pula satu surau, memang tak ada syubhah, tak ada nak berguna. Terus dia buat jemaah di situ. Yang kelima, apabila jemaah yang sedikit di masjid, sedangkan jemaah yang ramai di rumah atau yang di tempat yang bukan masjid. Tempat kita tak ramai, tapi kalau tempat lain
Setiap taman ada surau, setiap taman ada surau, setiap taman ada surau. Mai jemaah di masjid tengoklah. Masjid punya aircon punya apa? Ada sebari. Semua jemaah di surau. So kita ni nak jemaah di mana? Jemaah di masjid lah lebih afdal daripada jemaah di surau. Baik masjid. Setiap golekkan tanya, kalau nak kalau nak dia ambil hadis Nabi SAW, setiap satu langkah 10 pahala, 10 dosa atau apa 10 pahala dapat. 2 kali langkah. Lah orang tak pakai jalan kaki. Orang naik kenderaan, sekali golek tayar 2 biji golek. 2 biji. Kalau naik trailer 14 golek. Tapi pakai hang lah, pakai hang seorang lah parking tu. Orang lain tak parking. Dan ambil pahalanya pasal. No? Sebab dia makin banyaklah perlunya untuk tukar tayar, macam-macam lah. So dia banyaklah pahalanya akan dapat lebih. Azanah nak ambil pahala jemaah ni, kan minggu lepas tu imam baca khutbah. Siapa yang tak tidur dia dengar lah. Siapa yang tidur 2 minggu lepas minggu ni khutbah tajuk nampak macam tajuk sinis, mengatakan seseorang dan orang yang tak apalah, saya tahu tu. Tapi 2 minggu lepas cerita tentang sahabat Nabi SAW yang merindui Rasulullah SAW. Dia suka duduk sebelah kanan hujung sekali. Suatu hari dia tengok Rasulullah tu tak ada. Dia tanya sahabat, mana pergi sahabat kita? Namanya Sauban. Ya. Jemaah kan? Tugas jemaah ni macam Sauban bila dia nak wafat, bila dia nak mati, pendek contohlah sebab semua dah dengar waktu tu, kecuali yang tidur. Sauban tu katakan laulah jauh. Dia tanya soalan 3 kan. Kalaulah jauh, kalaulah baru, kalaulah ada 3. Isteri tanya Rasulullah, kalaulah jauh tu apa? Sebelum Sauban itu wafat, meninggal, Allah Ta'ala gambarkan di depannya betapa besarnya pahala berjemaah apabila dia berada lagi jauh daripada rumahnya. Rumah dia nak main ke masjid 3 jam perjalanan. Jemaah 5 kali sehari bersama Rasulullah 3 jam. Rasulullah kata pergi tunjuk aku tak nak rumah dah. Sahabat pun bawa pergi tunjuk. Setelah 3 jam berjalan baru sampai. Kita 3 minit tak sampai. Main lembat. Tapi Allah Ta'ala nak gambarkan, maka dia terbit mulut dia. Kalaulah jauh, maknanya kata lagi jauh 3 jam perjalanan, lagi jauh, lagi besar pahala yang akan kita dapat apabila kita berjamaah di masjid. Dan di masjid boleh kita niat i'tikaf. Setiap kita niat i'tikaf tu lebih baik daripada sembahyang sunat. Maka kita menunggu antara maghrib dengan isyak lebih baik tu sembahyang 1000 rakaat. Tunggu saja, tambahlah untuk ilmu, tambahlah belajar, lagi besar pahala. Allah Ta'ala nak bagi nampak pahala besok. Maka pahala itu boleh kita tengok bergunung-gunung, berbukit-bukit. Kalau aku tahu lah dulu ni, betul ni, dan saya akan sedekahkan yang baru. Itu yang sahabat. Jadi hebatlah Allah Ta'ala nampak, gambarkan terus di depannya pahala-pahala yang dia kutip semasa di dunia. Kita main ulang berjemaah di masjid, berjemaah. Kita main tarawih, main yang sunat, yang i'tikaf, tahiyatul masjid, yang i'tikaf. Kita buang dan cuci pula tandas, cuci pula najis. Allah Ta'ala, kita dengarkan pekerjaan Tok Siak ni nampak lekeh kan, Tok Siak duduk cuci gitu lah najis-najis ni, duduk patah apa semua. Tok Siak bila sahaja siap Rasulullah SAW wafat, meninggal, dia pun tak habaq lah dekat Rasulullah, kata meninggal. Alah Tok Siak je pun. Rasulullah tanya, mana pergi Tok Siak ni? Meninggal dah. Bila?
Awak patah habaq, aku nak sembahyang jenazah dia. Apa tahu tak, dia ni lah ni duduk dalam syurga. Tu dia punya hebatnya. Kita terang baca Allah. Kelebihan pada orang Tok Bilal pula, lihat dia panjang di Yaumul Hasyar besok. Lebih panjang daripada orang lain. Leher jinjang. Jinjing kan jinjang. Lehernya panjang. Kita ni leher nak bubuh kepala tak leher ni. Rasa pendek. Ni yang baju hantu Arab beli ni. Tak boleh nak buah lah. Pendek. Lihat. You bayangkan Tok Arab tu macam mana? Lihat lagi jinjang. Panjang. Bila pakai nampak cantik. Esok bukan sangat tinggi tu. Tinggi panjang dia. Tengkuk dia. Di akhirat. Itu kelebihan Bilal. Sebab tidak ada gaji dia dalam dia dari dunia ni. Dia akan dapat gajinya di akhirat. Baik. Setakat tu dulu. Mudah-mudahan insya-Allah boleh kerana malam ni mudah, tak payah ada tanya lah, bila dah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بل شملهم فجمعهم وجد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلبك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada terkasar bahasa pun